darjah. Nampak ni sudut kita 270 darjah lah. Jadi kita letakkan sama je. Step dia mula daripada asal tadi. Buatkan bulat putaran kita. Ini sudut kita. Keluarkan jamak jahit kita 12, 3, 6, 9. Jadi objek kita masih bermula daripada jam 9. Okay, cumanya dia nak bergerak sekarang ni 270 darjah. Kalau daripada 9 pergi ke pukul 12, dia adalah 90 darjah. Kalau dia pergi pukul 3, 180 darjah. Jadi untuk dapat 270, kita perlu gerakkan daripada 9 pergi ke 6 lah. Jadi dia akan pergi ke 6. 9 pergi 6. Jadi ini adalah sudut 270 darjah mengikut arah jam. Jadi dia mengikut arah jam 270 darjah. Jadi step lain sama macam tadi. Carikan dia punya jarak objek pergi dekat pusat lah. Jadi jarak objek pergi pusat dalam kedudukan L tadi. 1 kotak ke bawah dan juga 3 kotak ke pusat lah. Jadi kita gunakan jarak yang sama. Nampak 9 dia perlu pergi ke pukul 6. Jadi gunakan 3 kotak tadi. 3 kotak juga ke bawah. Jadi 3 kotak ke bawah. Dan juga 1 kotak ke kiri lah. Sebab kita nakkan dia dalam bentuk L yang sama. Jadi dia bentuk M macam ni. Dia berpusing. Dia akan pergi ke sini lah. Jadi ini adalah kita punya titik image bagi B. Okay, jadi titik image B kita dah dapat. Kita perlu cari pula titik image bagi A. Okay, A kita dari sini sama juga cari dia punya jarak dalam bentuk L. A 1 kotak ke bawah dan juga 6 kotak ke pusat. Okay, jadi gunakan gerakan yang sama. Daripada pukul 9 dia perlu pergi ke pukul 6 lah. Jadi 6 kotak ke bawah. 6 kotak ke bawah. 1 kotak ke kiri lah. Jadi 1 kotak ke kiri. Sebab kita nak bentuk L yang sama. Cuma dia bergerak ke mengikut arah jam. Jadi ini adalah kita punya titik A. Okay. Jadi last kali kita perlu cari titik C lah. Titik C kita. Okay, titik C ni kat sini sama juga guna jarak dalam bentuk L lah. 1, 2, 3 ke bawah. Dan juga 3 kotak ke pusat. Nampak tak pergerakan dia semua melalui jalan yang sama. Jadi daripada pukul 9 perlu melalui pukul 6. Mengikut 3 kotak kita tadi. Jadi 1, 2, 3 dan juga 3 kotak ke kiri lah. 1, 2, 3. Jadi ini adalah titik C. Jadi kita dah ada semua 3 titik tadi. Kita dah ada titik C, titik B dan juga titik A. Apa yang kita perlu buat adalah cantumkan sahaja kita punya titik-titik tersebut lah. Jadi apa yang kamu perlu buat? Cantumkan titik C pergi B, C pergi B, okay, B pergi A, B pergi A dan juga C pergi A. Dapatlah kita punya bentuk image bagi objek kita tadi dengan pusat putaran kita pada titik O dan juga sudutnya 270 darjah mengikut arah jam. Itu dia punya carilah untuk kita lukis image. Okay, seterusnya soalan yang dibagi adalah antara rajah K, L, M, N dan N yang manakah objek bagi image T di bawah putaran 90 darjah. Okey, dia dah bagi dekat sini. Kalau soalan sebelum tadi dia bagi kita objek, dia suruh kita cari image. Sekarang ni dia suruh kita tentukan yang manakah objek apabila image T. Dia dah bagi kita image. Maksudnya T kita adalah image. Di bawah putaran 90 darjah, okey, putaran kita 90 darjah mengikut arah lawan jam. Dia punya arah adalah lawan jam pada titik O. Okey, ini adalah kita punya pusat lah. Ini kita punya pusat putaran. Pusat putaran kita adalah titik O. Ini adalah arah kita. Dan yang terakhir ini adalah kita punya sudut lah. Okay, jadi kamu kena ingat macam cikgu cakap sebelum ni, kalau transformasi objek bagi image, kita gunakan yang penjelasan dibagi. Tetapi sekarang ni kita nak daripada image bagi objek. Jadi bila image pergi objek, dia ada sedikit berbeza lah, sedikit berlawanan berlaku pada dia punya arah lah. Pusat putaran dan juga sudut dia masih sama 90 darjah. Cuma kalau daripada objek pergi image dia pada arah lawan jam, jadi daripada contohnya kalau kita kata kat sini objek pergi image dia adalah arah lawan jam. Jadi kalau daripada image nak pergi objek, maksudnya arah dia akan berubah lah. Dia akan jadi arah jam lah. Jadi kita tahu T ni untuk dapatkan objek dia perlu mengikut
arah jam lah. Jadi daripada sini dia pergi ke sini. Pusat putaran dia masih pada O. Jadi apa kita perlu buat adalah keluarkan kita punya jam ajaib tadi juga. Jam ajaib kita 12:09:63. Jadi caranya masih sama. Pergerakan kita, nampak tak objek kita berada pada kedudukan jam 9. Jadi jam 9 kita nak bergerak 90 darjah mengikut arah jam. Jadi 90 darjah mengikut arah jam, ikut bentuk ni lah. Daripada pukul 9 akan bergerak pergi pukul 12. Jadi kita nampak kat sini 9 pergi 12. Okay, jadi cara untuk dapatkan kita punya objek samalah macam tadi juga. Gerakkan dia punya titik tu pergi ke daripada titik image ni tadi pergi dekat pusat lah. Jadi kita boleh gerakkan, contohnya kita ambil titik ni. Titik ni paling senang lah. Titik ni dia dah sebaris dengan kita punya pusat. Jadi kita gerakkan dia punya, cari dia punya jarak dia. 1, 2, 3. Jarak titik objek image ni tadi daripada pusat adalah 3. Jadi nampak tak, dia perlu bergerak daripada jam 9 pagi 12. Jadi gunakan jarak yang sama, 1, 2, 3 lah. Jadi kalau kita dah nampak dah dia ada satu titik bercantum dekat sini, sebenarnya kita tahu dia adalah titik bagi objek kita lah, objek yang kita nak cari. Okay, jadi kalau kita nak pastikan lagi, kita boleh guna lagi titik lain untuk dapatkan dia punya kepastian. Contohnya kamu gunakan titik yang dekat atas ni, titik bagi bucu atas ni, atas ni. Jadi gunakan cara yang sama macam tadi, cari jarak dia pergi dekat pusat dalam bentuk L. Jadi 1 ke bawah dan juga 1, 2, 3, 4. Jarak daripada image pergi pusat adalah 4, 1. Jadi kita gunakan gerakan yang samalah pada titik 12 ni. Jam 12 kita 1, 2, 3, 4, 1. Jadi kita punya pergerakan masih sama. Jadi memang confirm lah objek kita sebenarnya adalah gambar bagi K lah. Jadi ini adalah kita punya jawapan lah. Objek kita adalah bentuk K. Jadi bentuk K sebagai objek lah. Jadi kalau kita buat bentuk K ni, pergerakan dia 90 darjah melawan arah jam. Jadi kita akan dapat image T. Jadi jawapan kita adalah objek K lah. Jadi ini adalah kita punya jawapan. Kalau tak jelas, objek K adalah kita punya jawapan lah. Objek K. Okay, jadi seterusnya kita dah boleh cari image ataupun kita dah boleh cari objek. Dia suruh kita huraikan selengkapnya transformasi kat bawah lah. Okay, jadi contoh Jom Mahir 6 ni dalam kamu punya buku. Okay, kita boleh tengok kat sini dia dah bagi siap-siap. Ini adalah kita punya, dia dah bagi bentuk dia. Yang first kali ini adalah bentuk objek. Ini adalah image lah, mana kita tahu sebab dia ada koma kecil ke atas. Jadi dia dah bagi siap-siap. Ni arah kita, arah dia bergerak. Ini adalah pusat kita, pusat putaran. Sudut pun dia dah bagi. Jadi ingat 3 benda untuk kita huraikan transformasi putaran. Kita perlu ada 3 benda lah. First kali kita perlu ada pusat dia. Yang kedua kita perlu ada sudut dia. Dan yang terakhir kita perlu ada arah dia lah. Jadi kita boleh kata transformasi ke atas ni adalah putaran pada titik O. O ni O, titik O dengan sudut 180 darjah. Sebenarnya 180 darjah tak perlu arah pun tak apa, tapi sebab dalam gambar dia dah bagi, kita boleh kata 180 darjah mengikut arah jam lah. Mengikut arah jam. Ataupun kita boleh kata putaran 180 darjah mengikut arah jam pada pusat putaran O. Dia punya kedudukan maklumat tu tak penting. Yang penting dia perlu ada adalah pusat putaran, dia punya sudut dia 180, arah dia mengikut arah jam, dan yang terakhir pusat dia apa? Pusat putaran kita adalah O lah. Okay, jadi untuk 1B ni, huraikan selengkapnya transformasi di bawah. Okay, kalau kita nampak dia dah bagi kita ini pusatnya, pusat putaran kita, ini arah dia, maksudnya kita punya gambar ni, ini objek, ini image, dia bergerak mengikut arah lawan jam lah. Dia mengikut arah lawan jam.
sudut dia berapa. Kalau kamu tak tahu sudut dia berapa, dia dah bagi dah yang sudut sebelah ni 90 darjah. Jadi kita tahulah 90 darjah, kalau penuh 360 darjah. Jadi untuk dapat sudut ni, 360 kamu tolakkan dengan 90, kamu akan dapat 270 lah. Jadi kita boleh katakan dia adalah putaran 270 darjah mengikut arah lawan jam pada pusat putaran kita kosong. Jadi ayat dia adalah putaran sudut kita 270 darjah mengikut arah lawan jam pada pusat putaran kosong. Itu bendanya. Pastikan dia ada sudut, pastikan dia ada arah, dan juga pastikan kita ada pusat dia lah. Titik pusat kita. Titik pusat putaran kita lah. Jadi yang contoh 1C sama juga. Dia dah bagi kita pusat putaran. Ini adalah objek, ini adalah image. Dia punya arah pun dia dah bagi kat sini mengikut arah jam lah. Pada titik putaran kita T. Jadi kita punya jawapan boleh jadi putaran 90 darjah. Nampak tu sudut kita? Dia bagi dah sini sudut tegak. Jadi putaran 90 darjah mengikut arah jam pada titik pusat putaran T. Jadi kita ada kat sini sudut kita 90 darjah mengikut arah jam. Ini arah kita. Dan juga terakhir sekali pusat putaran kita adalah pusat putaran T lah. Okey, jadi ini